Silap saya, ini adalah satu pendirian Pakatan Harapan yang tidak mahu meneruskan tradisi lantikan politik ke GLC dan agensi. Ya. Dan sebenarnya waktu PH 1.0 di bawah Tun Dr. Mahathir, GLC tidak ada lantikan politik ke GLC, tetapi ada lantikan politik ke agensi kerajaan. Ada satu lagi isu yang kita nak kupas. Ini adalah isu lantikan politik. Lantikan politik, ya. Ini isu yang melibatkan bos lama Syaril, iaitu saudara Datuk yang bahagia, Datuk Dr. Haji Ashraf Wajdi bin Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, masih lagi walaupun dah selesai pemilihan, tetapi sehingga PAU dia masih lagi Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Dan hari ini disahkan, hari ini kita rekod 12 hari bulan, hari Ahad, disahkan oleh TPM Datuk Seri Zahid dalam jawatan beliau sebagai Menteri Kemajuan Luar Bandar, bahawa Datuk Dr. Ashraf dilantik sebagai pengurusi MARA. Pengurusi MARA. So di sini kita nak bincang sikit tentang lantikan politik ke agensi dan juga GLC. Sebab kalau tak silap saya, ini adalah satu pendirian Pakatan Harapan yang tidak mahu meneruskan tradisi lantikan politik ke GLC dan agensi. Dan sebenarnya waktu PH 1.0 di bawah Tun Dr. Mahathir, GLC tidak ada lantikan politik ke GLC, tetapi ada lantikan politik ke agensi kerajaan. Okey, di sini mungkin pihak penyokong PH akan sebut bahawa MARA ini bukanlah GLC. Betul? MARA ini, explain kepada pendengar, ada GLC. GLC ini Government Link Company. Kerajaan yang ada kaitan, syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan. Sama ada syarikat itu company limited by guarantee, company limited by shares. Ini adalah company, ya. Tetapi ada juga agensi kerajaan dan juga badan berkanun ataupun statutory body. Ya, dengan bahasa mudah, badan berkanun ini adalah entiti yang ditubuhkan di bawah undang-undang. Jadi MARA ini adalah badan berkanun yang ditubuhkan di bawah undang-undang. Ya, dan MARA ini adalah badan berkanun, statutory body, bukan GLC, dan Ashraf dilantik sebagai pengerusi kepada badan berkanun ini. So adakah ini bermaksud bahawa dia terlepas daripada pendirian PH, bahawa tiada lantikan politik dalam GLC, ataupun sebenarnya pelantikan politik ini terpakai untuk GLC dan juga agensi dan juga badan berkanun? Dia bergantung kepada apa yang Pakatan Harapan nak cakap lah pada masa yang tertentu. Pada masa mereka tidak berada dalam kerajaan, mungkin dia akan ambil definisi yang luas. Maknanya sesiapa saja yang dilantik dalam apa-apa entiti yang berkaitan dengan kerajaan, sama ada badan berkanun, sama ada agensi, sama ada GLC, sama ada dalam pejabat menteri, semuanya akan dijadikan sebagai bahan. Tetapi apabila dalam kedudukan kerajaan, barangkali mereka mengambil pendekatan yang lebih fleksibel, di mana mungkin definisi itu boleh dikecilkan. Dan contoh yang dibangkitkan KJ tadi, saya pun baca bukan hanya Dr. Ashraf, tetapi ada dua ahli politik PKR yang juga dilantik dalam entiti yang berkaitan kerajaan. Tak silap saya, bekas ahli Parlimen Kanga, sekarang ni dah chairman ITBM. Ada lagi seorang lagi yang saya jadi dia bukan soal individu. So Nur Amin Ahmad, mantan ahli Parlimen Kanga, dilantik sebagai pengerusi Institut Terjemahan Bahasa Malaysia, ITBM. Kalau tak silap saya itu ITBM. ITBM ni sebenarnya syarikat. It's a company.
It's not Dan Datuk Bakhtiar, Yang Berhormat Yes. Datuk Bakhtiar, iaitu Ahli Parlimen Balik Pulau, dilantik sebagai pengerusi My Creative Ventures. Syarikat. Syarikat I juga. check. Dua-dua ni syarikat. So actually your earlier question, So mereka dah lantik sebagai pengerusi GLC. Ashraf dilantik sebagai pengerusi Sekurang-kurangnya, statutory body. yes. Tapi masalah dia di bawah MARA ni banyak syarikat. yes. MARA sebagai statutory body memiliki syarikat, anak-anak syarikat. Ya. MARA Corporation, UniKL dan macam-macam lagi syarikat. Jadi dia pengerusi kepada agensi yang ada syarikat di bawah agensi tersebut. Jadi bagi saya semua samalah. Semua sama ya. So sekarang ni isu dia adalah pertama dia, adakah ini bercanggah dengan pendirian Pakatan Harapan? Saya nak jawab begini. Tidak ada manifesto sekarang. Mungkin itu adalah escape clause, ya? itu adalah escape clause untuk Pakatan Harapan nyatakan bahawa oleh kerana ini adalah kerajaan perpaduan, there's no manifesto. Tidak ada apa-apa manifesto yang terpakai sebab ini adalah blank canvas. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak cakap adalah ini pendirian peribadi saya lah, ya, pendirian peribadi saya. Saya tak anti political appointment. Saya sebenarnya melihat kepada individu. Kalau individu tersebut adalah layak, maka kita harus pertimbangkan individu tersebut, tak kiralah sama ada beliau adalah ahli politik ataupun bukan ahli politik. Dan saya kena declare interest saya. Saya dulu dilantik oleh Datuk Najib waktu saya Ketua Pemuda Ahli Parlimen Rembau, tidak dilantik sebagai menteri, sebagai pengerusi kepada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad ataupun PUNB, sebuah syarikat di bawah Yayasan Pelaburan Bumiputera. Jadi bagi saya, I cannot say I'm against. Saya tak boleh sebut bahawa saya tak setuju dengan lantikan politik sebab saya pernah jadi lantikan politik. Dan selagi lantikan politik itu layak pegang jawatan tersebut dan beliau dapat melaksanakan tugas dengan baik, saya tidak ada masalah. Masalah dia adalah apabila kita ada pendirian dulu yang kata no, tiba-tiba kita buat. Dia ada masalah KJ is apabila rakyat melihat mungkin benda ni seolah-olah menjadi habuan. Ghanimah kepada berada dalam pasukan politik yang menang. Jadi mungkin itu yang menjadi permasalahan, campur dengan macam KJ cakap tadi lah, iaitu what is your implied meaning is that some of the people yang appointed mungkin tak layak dari segi merit. Jadi kedua-dua perkara ini yang menjadikan isu ni timbul. Sedangkan yang penting sebenarnya delivery agensi-agensi ni kepada mengikut skop tugasan ataupun So skop dalam kerja mereka. kes Ashraf ni nampak seolah-olah ghanimah. Saya rasa kita bercakap secara keseluruhan. Nombor satu, kenapa isu ni menjadi perbualan rakyat Ghanimah ni harta perang lah. Dia nak tak agihkan semua harta perang. Ya. Okey. Kedua, dari segi itulah, dari segi prinsipnya, kenapa dilihat orang yang bersama dengan satu pasukan yang menang, yang itu yang dia dapat ghanimah dia. Dan bukannya dari segi credibility, kemampuan dan sebagainya. Dalam kes Ashraf ni, dia dah upload resume dia, tak silap saya orang cakap 14 muka surat. Jadi saya yakin dari segi kemampuan dia mampu. Tapi tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan bahawa persepsi dan melebih daripada persepsi adalah dia betul-betul menjadi penyokong kuat kepada menteri luar bandar, iaitu Timbalan Perdana Menteri dan juga Presiden UMNO. Ashraf. Jadi mungkin dia ada sweet spot lah. Kedua-dua dia ada. Merit pun dia ada dengan CV 14 muka surat dan juga berada dalam tim politik. Masalahnya Ashraf dah lama rancang. You juga yang lalai. Oh, okey. Macam tu betul lah. Okay, we'll take a break.